merupakan tunjang kepada aspek perpaduan dan keharmonian manusia sejagat yang harus diwarisi sejak dahulu oleh setiap lapisan masyarakat. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting dalam mencapai status negara maju. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita menempatkan lebih daripada 33 juta rakyat dan dijangka untuk mencecah 41.5 juta menjelang tahun 2040 dengan komposisi etnik Bumi Putra sebanyak 67.3%, China sebanyak 24.5%, India sebanyak 7.3% dan lain-lain iaitu 0.9%. Dalam kursus penghayatan etika dan peradaban, kita telah memahami bahawa demi mendapatkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni, kepelbagaian latar belakang agama, sosial dan budaya perlu diutamakan memandangkan Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati, menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia dan memupuk sikap kesukarelaan merupakan perkara yang asas untuk mengukuhkan perpaduan antara masyarakat. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Pelancaran dasar ekonomi baru oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 adalah untuk memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Persoalannya, apakah yang akan berlaku kepada perpaduan sosial jika sikap kesukarelaan tidak dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia? Kesukarelaan memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan di antara masyarakat. Ia merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau atas kemahuan sendiri tanpa adanya paksaan atau kewajipan dari pihak lain. Berikut merupakan beberapa contoh kesukarelaan yang umum di Malaysia. Antaranya adalah sukarelawan bencana, program makanan percuma, penyediaan pendidikan, pertolongan sosial, penyelenggaraan acara budaya dan keagamaan, bantuan kesihatan dan pembersihan alam sekitar. Sukarelawan bencana. Banyak organisasi sukarela di Malaysia yang aktif dalam membantu mangsa bencana seperti banjir, gempa bumi atau kebakaran hutan. Mereka menyediakan bantuan kecemasan, evakuasi, penyediaan makanan dan peralatan serta sokongan psikososial kepada mangsa. Program makanan percuma. Beberapa individu atau kumpulan sukarela mengadakan program makanan percuma untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka menyediakan makanan percuma kepada golongan miskin, gelandangan atau keluarga yang kurang berkemampuan terutamanya di kawasan perkampungan. Seterusnya, penyediaan pendidikan. Banyak sukarelawan di Malaysia terlibat dalam program-program pendidikan untuk membantu kanak-kanak dari keluarga yang kurang berkemampuan. Mereka menjadi mentor, tutor atau guru sukarela yang membantu kanak-kanak dalam pembelajaran dan meningkatkan peluang pendidikan mereka. Di samping itu, terdapat pertolongan sosial. Banyak individu dan kumpulan sukarela yang terlibat dalam memberikan bantuan sosial kepada golongan rentan seperti warga tua, orang kurang upaya dan komuniti asli. Mereka memberikan sokongan emosi, bantuan kesejahteraan atau pendampingan kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, terdapat juga penyelenggaraan acara budaya dan keagamaan. Di Malaysia, banyak sukarelawan yang terlibat dalam penyelenggaraan acara-acara budaya dan keagamaan seperti perayaan Hari Raya, Deepavali atau Pesta Thaipusam. Mereka membantu dalam persiapan, pelaksanaan dan memberikan sumbangan secara sukarela untuk memastikan acara berjalan dengan lancar. Di samping itu, kita dapat melihatkan bantuan kesihatan. Banyak sukarelawan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan di bidang kesihatan. Mereka membantu di hospital, klinik percuma atau kempen kesedaran kesihatan serta memberikan penjagaan dan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Akhir sekali adalah pembersihan alam sekitar. Beberapa kumpulan sukarela di Malaysia terlibat dalam kempen pembersihan alam sekitar seperti pantai, taman atau kawasan semula jadi. Mereka bekerjasama untuk membersihkan sampah, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan mempromosikan kesedaran alam sekitar yang lebih baik. Setelah perbincangan tentang kesukarelaan yang terdapat di Malaysia, sudah terang lagi bersuluh bahawa kesukarelaan amat berkorelasi bersama perpaduan rakyat. Perpaduan merupakan satu konsep penting dalam konteks Malaysia iaitu merujuk kepada keharmonian dan perpaduan antara pelbagai etnik, agama dan budaya yang wujud di negara ini. Perpaduan berfungsi sebagai asas yang kukuh bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek perpaduan Malaysia. Terdapat prinsip rukun negara, pendidikan multicultural, festival budaya dan keagamaan dan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional.
Kesukarelaan adalah sangat penting untuk individu dan komuniti. Ia membawa banyak faedah yang mewujudkan asas yang kukuh untuk kemajuan dan kesejahteraan. Apabila individu menjadi sukarelawan untuk tujuan yang sama, mereka datang bersama-sama dengan tujuan dan alamat yang dikongsi. Ia menyediakan platform untuk individu bersatu dan berusaha ke arah tujuan yang mereka mempercayai. Mereka bersatu dalam isu atau inisiatif tertentu yang mereka minati, sama ada dalam pemeliharaan alam sekitar, pembasmian kemiskinan atau menyokong pusat komuniti setempat. Ia memecahkan halangan seperti status sosioekonomi, bangsa, agama, umur dan jantina. Tanpa mengira latar belakang, individu berkumpul sebagai sukarelawan memberi tumpang untuk memberi kesan positif dalam komuniti mereka. Selain itu, sukarelawan selalunya memerlukan individu untuk bekerjasama sebagai satu pasukan. Sukarelawan perlu berkomunikasi, menyelaraskan usaha dan mengumpulkan kemahiran dan sumber mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kepentingan yang keempat ialah sukarelawan menawarkan ruang inklusif untuk orang dari semua latar belakang untuk mengambil bahagian dan menyumbang. Ia memberi peluang kepada kumpulan terpinggir untuk bersuara, didengari dan terlibat secara aktif dalam membuat perubahan. Bersambungan dengan sebelumnya, kesukarelaan mengalahkan ahli komuniti untuk melibatkan diri secara aktif dalam komuniti setempat mereka. Apabila individu berkumpul untuk menjadi sukarelawan, mereka mengembangkan rasa pemilikan dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan komuniti mereka. Seterusnya, sukarelawan memberi peluang untuk meraihkan kepelbagaian dan menghargai budaya dan cara hidup yang berbeza dengan menghimpunkan individu yang mempunyai latar belakang, pengalaman dan perspektif yang pelbagainya. Apabila sukarelawan berinteraksi dengan individu dari pelbagai latar belakang, mereka mendapat pendedahan kepada idea, nilai dan pengalaman yang berbeza. Dalam pada itu, sukarelawan membantu membina modal sosial yang merujuk kepada rangkaian perhubungan dan kepercayaan dalam komuniti. Apabila individu berkumpul untuk menjadi sukarelawan, mereka menjalin hubungan dan membina hubungan dengan rakan sukarelawan, ahli komuniti dan organisasi. Hubungan sosial ini membentuk asas untuk kerjasama, penyelesaian masalah kolektif dan daya tahan komuniti. Memupuk perpaduan melalui kesukarelaan dalam kedua-dua kanak-kanak dan orang dewasa boleh menjadi cara terbaik untuk menyatukan orang ramai dan mencipta perubahan positif dalam komuniti, dan juga terdapat banyak langkah yang melibatkan banyak aktiviti yang berbeza dan bermoral. Oleh itu, langkah pertama adalah bermula dengan mendidik orang ramai tentang kepentingan kesukarelaan dengan membuka perbincangan dengan orang lain. Dengan kedua-dua kanak-kanak dan orang dewasa, dengan bercakap tentang cara kerja sukarela, boleh memberi manfaat kepada orang lain dan menggugurkan dan menyayangi komuniti. Langkah yang kedua ialah untuk memimpin melalui teladan. Sebagai contoh, dengan mengambil bahagian secara aktif dalam kerja sukarelaan sendiri, kita boleh menunjukkan dedikasi kita untuk menjadi sukarelaan. Kanak-kanak dan orang dewasa lebih berkemungkinan mendapat inspirasi dan mengembangkan rasa perpaduan melalui tindakan anda jika mereka melihat anda terlibat dalam pelbagai aktiviti sukarelaan. Selain itu, galakan untuk mengenal pasti dan meneroka minat seseorang untuk mencari peluang sukarelaan yang memuaskan adalah fasa ketiga. Memandangkan ini akan meningkatkan keinginan dan pelaburan mereka dalam kerja sukarela, membantu golongan muda dan dewasa dalam mengenal pasti punca dan topik yang mereka benar-benar mengambil berat. Selepas itu, kita boleh menyelidik peluang sukarelawan tempatan. Cari aktiviti sukarelaan di kawasan kejiranan anda yang menjurus kepada berbagai kumpulan umur dan minat. Tanya tentang peluang sukarelaan di organisasi bukan untuk serantau, pusat komuniti, institusi pendidikan dan rumah ibadat. Langkah yang kelima ialah bermula dengan projek sukarelaan yang lebih mudah yang sesuai untuk orang dewasa dan kanak-kanak. Ini boleh merancang pembersihan komuniti, mengambil perbahagian dalam pemanduan makanan bersebelahan atau melawat penduduk tua kemudahan kejuruwatan. Orang ramai boleh meningkatkan keyakinan dan rasa pencapaian mereka dengan bermula dari kecil. Dengan langkah yang ke-6, kita harus cuba mengalahkan keluarga dan mungkin kumpulan kecil rakan untuk menjadi sukarelaan bersama kerana dikatakan bahawa ikatan kekeluargaan adalah yang paling kuat. Ini bukan sahaja membina hubungan dalam kumpulan tetapi juga mengalahkan rasa perpaduan. Kadang-kadang apabila seseorang berasa lemah sangat, kami sentiasa boleh menawarkan sokongan berterusan kami kepada kanak-kanak dan orang dewasa yang terlibat dalam kerja sukarela. Sukarelaan kadang-kadang boleh menimbulkan tekanan dan membenarkan, oleh itu, kami boleh menyediakan sumber bimbingan dan galakan kepada mereka sepanjang proses tersebut. Selepas berminggu-minggu atau berbulan-bulan bekerja keras, yang terbaik untuk meraihkan pencapaian dan usaha semua sukarelawan tanpa mengira umur atau latar belakang. Mengiktiraf pencapaian mereka dan secara rasmi mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka untuk mempromosikan keharmonian dan kemajuan. Pengesahan nilai kesukarelawan ini boleh memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bertunang. Selepas menyebut begitu banyak langkah yang boleh mengalahkan perpaduan negara, bagaimana pula dengan mewujudkan suasana di mana sukarelawan adalah sebahagian daripada kehidupan biasa? Ini boleh dicapai melalui mempromosikan perbualan tentang kesukarelaan dan kepentingannya dalam memupuk perpaduan dan empati.
Apatah lagi, kita harus terus mengalahkan kanak-kanak dan orang dewasa untuk memikirkan kembali pengalaman sukarelawan mereka selepas semua peristiwa yang menggembirakan itu. Bincangkan perbezaan yang telah mereka buat, kesukaran yang mereka telah dihadapi, dan pengejaran yang telah mereka telah dipelajari. Mereka mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang kerjasama, empati dan kesan kesukarelawan hasil daripada pembincangan ini. Kesimpulannya, kesukarelawan merupakan satu aspek yang amat penting untuk memupuk semangat perpaduan dan kemasyarakatan, pembangunan peribadi, membentuk hubungan dengan orang lain, membangunkan empati, menangani cabaran masyarakat dan memotivasikan orang lain. Bersama-sama, kita boleh memupuk budaya di mana kesukarelawan menjadi kuasa yang kuat untuk keharmonian dan perubahan sosial dengan mengajar kanak-kanak dan orang dewasa nilai empati, belas kasihan dan penglibatan masyarakat. Dengan mengiktiraf kepentingan perpaduan dan secara aktif mempromosikan kesukarelawan, kita boleh mewujudkan masyarakat yang penuh belas kasihan dan inklusif yang menghargai tindakan kolektif dan berusaha untuk kesejahteraan semua. Sekian, terima kasih.